Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. Al-Fadhil Cikgu Nasir, para alim ulama, anak-anak, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama melafaz Alhamdulillah dan Asyukurulillah di atas segala limpah rahmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan bersyukur tu Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat, rahmat, anugerah, limpah kurnia yang kita sangat-sangat memerlukan kepada Allah dari dunia sampai ke akhirat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, aktiviti harian kita sebagai amal soleh dan mengampunkan silap salah kita, kealpaan, keterlanjuran atau apa jua yang termasuk dalam dosa-dosa yang kita sedar atau tidak. Semoga dengan keampunan dan Allah menerima amalan kita itu, kita tergolong di kalangan hamba-hambanya yang muhsinin, muttaqin dan menjadi ahli syurga. Kedua, saya nak ucap tahniah kepada tuan-tuan semua yang dapat sekali lagi berjumpa dengan Ramadan dan mendapat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang mulia ini dengan berbagai janji-janji besar yang tidak diletak pada bulan lain. Semoga anugerah yang dicadangkan itu Allah limpah kurniakan kepada kita. Dan semoga kita termasuk orang yang faizin, berjaya. Dan saya nak ucap terima kasih pada Cikgu Nasir yang telah beri peluang untuk kongsi pada pagi ini. Dan program yang disebutkan tadi ialah program Tafsir Maudu'i. Dan minggu lepas, Sabtu pertama dalam Ramadan ni telah bincang Al-Ihsan. Pada pagi ini kita akan cuba tengok sekadar yang mampu berhubung dengan takwa. Dan banyak mungkin tidak mampu nak beri tafsir ya sepatutnya sebagaimana hak Rasulullah ajar kepada sahabat dia. Cuma cuba kupu sana sini sikit sebanyak, sekadar yang termampu, yang sesuai dengan masa yang ada. Semoga Allah membuka pintu hati kita dan ilmunya kepada kita, dan Allah jadikan kita di kalangan hambanya yang cinta kerana ilmu. Dan apabila kita cinta kerana ilmu, walaupun kita tak sapa kepada taraf ulama, tapi kita nak niru sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi biarlah kita tidak sapa peringkat ulama pun, tetapi kita nak meniru ulama. Dan apabila kita nak jadi super ulama, Allah akan kumpul bersama ulama. Apabila kita ikut Nabi, maka Allah akan kumpul kita bersama Nabi. Dan apabila kita sayang kepada sahabat Nabi, maka Allah kumpul bersama sahabat Nabi. Jadi
Kalau Allah Subhanahu Wa Taala kumpul dengan Nabi, kumpul dengan sahabat Nabi dan orang-orang para ulama, maka kita boleh tahu insya-Allah wujud jatuh kita comel. Kamu tengok seorang laki-laki, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'alu anis sa'ah wa qala ya Rasulullah mata sa'ah. Ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya, wahai Rasulullah, bila akan berlaku kiamat? Hadis ni hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, wa ma adatta lis-sa'ah? Apa persediaan kamu nak jumpa dengan kiamat? Ya, kamu tanya tu. Tanya-tanya supaya nak tahu dan nak jumpa. Dia kata, hubballah wa rasulih. Persediaan amanya, bekal amanya nak jumpa dengan hari kiamatnya ialah amba saya cinta pada Allah dan Rasul. Tu dia kata tu ya. Lalu Rasulullah kata, anta ma'a man ahbabta. Engkau nanti akan dikumpul bersama orang yang engkau kasih. Anas tadi hok dengar ucapan laki-laki, pertama laki-laki, dan jawapan Rasulullah, dia kata, tak ada lah hok bagi aku suka, gembira, hok paling suka sekali atas dunia ni selepas aku masuk Islam. Jawapan Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau kasih. Anak kata, maka amo kasih pada Allah, kasih pada Rasulullah, kasih kepada Abu Bakar, kasih kepada Umar. Walaupun amo tidak dapat buat amalan kerja baik sebagaimana yang mereka buat, tapi amo kasih. Jadi hadis ni memberi satu rangsangan kepada kita nak niru, nak bersama orang hak baik-baik. Siapa paling baik atas dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para ulama. Maka walaupun kita tidak ulama, kita tak sapa serupa sahabat, tak jumpa pun, apa lagi tak jumpa dengan Rasulullah, tapi kita sayang nak jadi ulama. Dan kita sayang ke sahabat, sebelumnya sayang kepada Allah, kepada Rasulullah, sebelumnya kita sayang kepada Allah. Semoga kita semua tergolong di kalangan orang-orang yang Rasulullah kata, anta ma'aman ahbabta. Tuan-tuan, kita syukur sekali lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dipilih oleh Allah dan beri Islam. Ihsan, taqwa ni dia mari dengan Islam dulu. Mujulah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita Islam. Walaupun boleh jadi ada atau ramai orang tak berasa mujur jadi Islam, tak rasa tua jadi Islam, biar kita rasa tua. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala beri Islam, beri iman kita, maka kita kena rasa dan kita kena tahu, kita kena yakin Allah sayang kita. Kita ada disayangi oleh Allah. Apabila kita Allah sayang dan kita yakin Allah sayang dan kita merasai Allah menyayangi kita, kita akan selesa, kita akan tenang, kita akan rasa damai, kita tidak jadi keluh kesah. Sebab Allah sendiri dia buat alam, termasuk kita sekali, sayang kita. Apabila dia sayang kita, dia perkara besar kita. Dan perkara yang paling besar, nikmat yang paling an-ni'matul uzma adalah Islam. Kerana itu, amo teringat baca sikit. Apabila Nabi Yusuf alaihissalam selesai kecek dengan adik-beradik dia, setelah dia tahan Bunyamin dan sebagai tebusan kerana buat helah Bunyamin ni ada barang curi dengan dia, dia tidak curi Bunyamin.
Dan abang dia hak sulur pun tak kelik, kerana abang sulur dia ni janji dengan ayah dia, amo tidak kelik ayah, sehingga apabila sekukuk mana pun, kalau amo mati tak kelik, akan bawa boleh ambil kelik. Apabila adik-beradik lain kelik, cerita belaka ke Nabi Yusuf bahawa anak ayah ni sekian-sekian telah berlaku. Maka ayah dia kata, izhabu fatahassasu min Yusuf. Gilah cari, tengok, selidiki, cari Yusuf. Adik-beradik dia kebingungan. Ayah ni ingat lagi kau Yusuf mati lama dah. Mati lama. Tak ada lama dah. Demo tu lah tahuk dalam telaganya. Tahassasu Yusuf. Pergi cari Yusuf. Dah adik dia, wa akhi. Pergi cari adik dia dengan Yusuf. Adik dia memanglah baru je pun hilang. Tak keliknya terhadam diraja Mesir. Kerana dia didapati ada barang curi dengan dia. Dia tidak curi. Baik. Jadi apabila dirangkaskan cerita, adik-beradik dia gini kenallah Nabi Yusuf. Apabila kecek-kecek, supaya Yusuf, Nabi Yusuf pun buat apa ni, kita kata mahkota dia ke, pakaian dia tu, nampak betul lah Nabi Yusuf. Sebelum tu tak kenal. Jadi akhirnya Nabi Yusuf pun hantar kelik adik-beradik dia tadi dengan bui baju dia sekali. Dan apabila orang kelik, rombongan kelik, amun ambil situ, rombongan dia kelik ni tanya, kaifa tarakta Yusuf? Lagu mana sebelum membalik ni Yusuf ni, lagu mana mu tinggal dia tadi? Lalu orang bawa berita, dia adalah sebagai seorang raja. Kata Nabi aku tak sik raja nak buat gapo raja. Aku tak sik kuasa nak buat gapo kuasa. Aku nak tanya mu tinggal dia tadi, hak dia pegangnya agama apa? Lalu mereka jawab, ala dinil Islam. Nabi Yaqub kata, alhamdulillah, hazi ni'matul kubra. Inilah adalah nikmat yang besar. Tuan-tuan, rupa-rupanya Allah beri kita ni, kita sedang menikmati berada dalam nikmat yang besar. Kerana itulah apabila Allah Subhanahu wa taala waktu ayat al-yauma akmaltu lakum tu di pada Arafah, dan menyatakan hadhihi ni'matul uzma, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yaum yakni pada hari ini, pada hari Arafah, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan, sempurnakan nikmatku untukmu. Dari nikmat yang sempurna. Wa raditu lakum al-Islam dina, dan aku, yakni Allah, telah redha untukmu Islam ni sebagai ad-din. Ad-din adalah manhaju hayah, cara nak hidup atas dunia. Jadi tuan-tuan, inilah an-ni'matul uzma, yang tidak ada tolak bandingnya dengan mana-mana nikmat. Kerana nikmat-nikmat lain akan habis apabila sampai waktunya. Contoh, nikmat hidup. Nikmat hidup akan habis apabila kita meninggal. Habislah hidup. Nikmat segar, apabila sakit, habislah nikmat hidup. Nikmat segar. Nikmat tua, nikmat muda, apabila orang tua, tak ada lah muda. Walaupun nak klik jadi muda mula, tak boleh. Nah, ini nikmat muda. Nikmat ada harta, apabila kita tak ada harta, jadi miskin, tak ada lah nikmat harta. Dan semua nikmat itu akan berakhir. Tetapi nikmatul Islam, dia tidak berakhir walaupun kita telah mati. Masuk dalam kubur, pergi ke mahsyar dan ke syurga. Kita akan bawa nikmat ni sampai bila-bila. Malah nikmat hidup
akan menumpai nikmat Islam. Begitu juga nikmat sehat, nikmat muda, nikmat tua, nikmat harta, nikmat macam-macam nikmat, kita bergantung dengan nikmat Islam. Kalau sekiranya semua nikmat itu ada berlunggut dengan kita atau seseorang, tetapi Allah tidak beri Islam, nikmat itu akan menjadi bala. Tak ada apa satu. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintah Munkar Nakir tanya, wa ma dinuka. Sepatutnya siapa Allah, siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, wa ma dinuka. Agamamu apa? Jadi apabila kata dinil Islam, kita selesai. Tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita dapat satu anugerah besar, maka kita pakat jaga. Minta dengan Allah supaya kekalkan nikmat ni sepanjang hayat kita. Dan kita nikmat Islam ni lah kita nak bawa siapa ke akhirat, siapa ke syurga. Dan dengan nikmat Islam ni lah kita akan masuk syurga. Tanpa Islam, no. Tak sampai ke mana-mana. Tak sampai ke syurga lah, sampai ke mana-mana tu. Tempat yang tidak kita ingini. Tuan-tuan sekalian, kembali kita kepada tajuk kita pada hari ini lah. Tajuk kita sebagaimana yang Al-Fadhil yang berbahagia cikgu sebut tadi, ialah tajuk hari ini kita takwa. Dan sesuai dengan bulan Ramadan, tajuk amonya ayat yang cikgu baca tadi lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kita semua orang Islam sejak dulu sampai kini dan bila-bila. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, difardukan ke atas kamu siyam. Kita bahasa Melayu kita panggil puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ni diperdu ke atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan, atau kita jemaah semoga dengan puasa tu kamu akan jadi orang takwa. Ayat ni kalau kita bagi ada tiga bahagian. Yang pertama, Allah seru hambanya yang beriman dengan iman. Ini istimewanya. Kalau Allah berbanding dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia tu semua orang, termasuk orang Islam dan orang bukan Islam. Kalau sebut ya ayyuhallazina amanu, khusus. Dan iman ni sebagaimana kita tahu tadi adalah satu anugerah Allah. Iman dengan Islam ni adalah anugerah Allah yang paling mulia, paling besar di sisi Allah, dan dia beri kepada orang dia nak beri je. Hak orang dia tak beri. Jadi kerana itulah apabila berkongsi tadi, apabila kita Islam, makna Allah sayang kita, dia beri Islam. Kerana tu dia panggil dengan nama hak dia paling sayang, paling iman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Kalau dalam bahasa kita kan, kita boleh faham, Allah sayangnya kat aku. Biar kita serah. Kerana tu apabila kita baca Al-Quran, jumpa ya ayyuhallazina amanu, biar dia serah, Allah ni kecek dengan aku. Allah ni panggil aku. Teringatnya Allah kat aku. Sayangnya dia kat aku. Prihatinnya dia kat aku. Apabila Allah panggil, maka dia akan rayak muka. Apa dia rakyat? Kutiba alaikumus siyam, diperdu ke atasmu, maka maksudnya Allah mewajibkan kita puasa. Dan puasa ni bukan satu perkara baru pada manusia, kepada Rasul kita, untuk umat dia, tapi juga kepada umat-umat dulu. Lama dah. Tujuan ni. Tujuan Allah suruh puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa tu kamu bertakwa. Kerana tu tuan-tuan, kalau kita tengok semua amal ibadah khusus ni, puasa, sembahyang, zakat, haji,
ngucap dua kalimah syahadah ni, rukun Islam 5 ni, dia ada tujuan khusus. Selain daripada tujuan umum adalah kita lakukan semua aktiviti kita dan ibadat harian kita yang khusus ni untuk mendekatkan diri pada Allah dan taqarrub pada Allah sebagai hamba dia. Ada pula ibadat-ibadat khusus, tujuan khusus. Kalau puasa, la'allakum tattaqun. Kalau semaya Allah Subhanahu wa taala sebut aqimis salata li zikri. Semayalah kamu, tegakkan semaya atas diri kamu li zikri, untuk mengingatiku. Karena tu semaya ni, salat ni tuan-tuan, start daripada kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai Assalamualaikum. Cuba kita perhati. Semua ucapan bacaan yang ada di dalam lingkungan kita solat tu, daripada bismillahnya, daripada doa iftitahnya, dengan baca fatihahnya, dengan rukuknya, baca dalam rukuk, baca dalam iktidal, baca dalam sujud, bakit pula, baca tahiyat, semua tu li zikrillah. Hak kita terlupa tu cerita lain. Hak kita lupa dalam hati kita tu macam-macam hari tu, bab lain hak tu gangguan. Tapi tujuan solat adalah li zikrillah. Aqimis salata li zikri. Baik. Begitu juga apabila kita berdiri tegak nak solat, Allahu Akbar, kita diri depan Allah untuk mengingati Allah, angkat tangan kepada Allah, rukuk pada Allah, iktidal kepada Allah, sujud untuk Allah, bacaan untuk mengingati Allah. Perbuatan yang kita lakukan, berdiri, tunduk, rokok, sujud, itu adalah perbuatan untuk mengingati Allah. Subhanallah, tapi syaitan ni dia kuat goda sehingga kadang-kadang kita terlepas, lupa. Jadi ingat macam-macam perkara hak tak patut ingat pun jadi ingat dalam semaya. Hak benar remeh-temeh pun ingat. Dia cuba untuk memesongkan kita. Siapalah kita? Hati kita ni, di segi perkataan kita ucap untuk mengingati Allah, di segi perbuatan pun sama juga. Hanya tinggal hati kita yang digoda oleh syaitan. Kadang-kadang kita terlalai. Jadi walau bagaimanapun, kita usaha untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan memahami bacaan yang kita baca dalam Quran, dalam semaya itu. Baik, itu semaya. Baik, zakat. Tujuan zakat. Apa ni, dekat-dekat nak gaya ni, sebelum gaya ni orang nak keluar zakat banyak. Apa zakat? Tujuan apa? Allah sebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah Rasulullah daripada harta orang yang kaya itu, apabila cukup haul dan nisab, sadaqatan sebagai sedekah wajib, kalau hak wajib lah, tutahhiruhum, untuk membersihkan jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersih harta. Jadi zakat untuk membersih jiwa manusia supaya jadi orang yang baik, orang yang beriman, orang soleh, dan membersih harta. Dan dengan keluar zakat tu, harta kita akan bersih. Sebagaimana Allah sebut. Dan hati kita tidak jadi kedekut. Orang yang tak keluar zakat ni sebenarnya harta orang duduk dalam harta dia. Dia tak sewi hak orang. Jadi tak comel benar lah dia. Zakat-zakat tu piti orang duduk dalam harta kita. Apabila kita buat tu baik, maka selesailah, bersihlah harta kita. Lepas tu boleh mengikiskan perasaan tomoknya kita kepada harta orang. Kalau saya harta kita tu ala kulli hal, cuma duduk dengan kita. Kerana itulah amanah. Inilah orang amanah. Orang yang berkeamanahan di dalam hidup, di mana hak orang dia tak ambil walaupun satu sen. Itu tujuan. Kerana semua ni nak buat takwa belaka. Haji pula, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'dudah. Pergi haji nak tengok liyashhadu manafi'a lahum, untuk
untuk melihat manfaat kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita. Dengan korbannya, dengan gaponya. Ya ada pada. Pergi tengok. Yang pertama, siapa ke tempat Allah, Baitullah, tanah yang paling mulia. Manfaat untuk kita dan semua orang. Sampai situ, inilah tempat Nabi lahir. Dan sinilah turun wahyu Allah. Sinilah Nabi mulakan dakwah. Negeri inilah Nabi paksa tinggal kerana bawa agama berhijrah ke Madinah. Sinilah Baitullah. Sinilah Maqam Ibrahim. Tok pada Nabi. Macam-macam. Liya syahadu manafi'alahum. Begitulah. Di sinilah berlakunya kurban pertama. Iaitu Nabi Ismail. Dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim. Tapi Allah tukar dengan seekor kibas yang besar. Di sinilah manafi' yang berbagai. Dan begitu juga dengan mengucap dua kalimah syahadah yang kita selalu ucapkan. Ada tujuan khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum bila ilaha illallah." Hendaklah kamu senantiasa memperbaharukan iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Jaddidu. Kerana iman ni la yakhluq. Dia akan buruk, dia akan kotor, dia akan lusuh. Sebagaimana lusuhnya kain. Kain akan kotor apabila kita tak bersih. Lama dia akan buruk. Dan iman pun dibanding gitu. Tapi tidaklah buruk tak boleh nak pakai iman ni. Iman tu comel, tapi dia kena bersih. Tajdidul iman. Kerana itulah macam-macam Rasulullah SAW sebut cara untuk mentajdidul iman. Antaranya Rasulullah kata, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Baharulah iman kamu dengan sebut la ilaha illallah. Mana tu tuan-tuan? Rasulullah banyak suruh kita sebut la ilaha illallah dalam berbagai keadaan. Antaranya apabila kita ambil wudu. Lepas ambil wudu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut doa. Doanya lagu mana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apabila doa tu dibaca oleh seseorang yang faham molek, Rasulullah kata, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha sya'. Dibuka untuknya lapan-lapan pintu syurga. Dan dia boleh pilih pintu mana hak dia nak masuk. Apa makna? Maknanya orang ngucap tadi syahadah tu, syahadah dua kalimah syahadah. Besarnya pahala dua kalimah syahadah, maka dibuka pintu syurga. Dia kalau buka pintu enggak nak suruh masuk lah. Supaya kalau ibarat kita orang pergi jalan rumah orang buka pintu tu enggak selekai lah. Hak tak suruh masuk, dia tak buka pintu dulu lagi. Hak tak suruh masuk kan. Baik. Kemudian begitu juga cara Rasulullah kaya. Bagaimana kita tajdidul iman? Apabila azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ucaplah, mu katalah serupa Tok Bilal kata. Kerana nak ban ni seorang je. Tok Bilal hak resmi, hak dilatih, tak boleh nak man-man lah kita pergi. Nak ban kat sini, tak marah dan. Tapi kita boleh pahala tahu bila kita jawab azan. Apabila siapa Tok Bilal sebut la ilaha illallah, maka Rasulullah kata, qul la ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah. Rasulullah sebut, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi dakhala al-jannah. Siapa-siapa ucap la ilaha illallah betul-betul benar tubik daripada hati murni jiwa dia, masuk surga.
Tuan-tuan, hak kita biasa dengar, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah lah. Biasa dengar hak tu. Hak ni kau punya biasa juga. Hak tu ngajar kau orang dalam nazak. Alhamdulillah kalau dia boleh kita ajar. Mudah-mudahan Allah peluru mudah kita pun sendiri boleh sebut hak tu apabila hari tanya datang. Dekat-dekat kita nak mati kita boleh sebut hak tu, dan lepas tu tak kejek dah hak lain. Rasulullah kata masuk syurga. Ni kita dengar azan. Biar betul. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi dakhala al-jannah. Siapa-siapa ucapan la ilaha illallah yang bermaksud tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dakhala al-jannah, tentu masuk syurga. Allahu akbar. Rasulullah ni dia pimpin kita ni nak bawa ke syurga dia dengan kita buat amalan atas dunia. Kerana tu kita kena tengok semula, kata ni amalan dunia, ni amalan akhirat. Dok tuan-tuan, amalan di dunia bawa akhirat belaka. Tak ada ni untuk dunia, tak ada akhirat. Dok, amalan di dunia ini adalah kita buat untuk bawa ke akhirat. Kerana tu kita hanya buat hak molek, tak buat hak buruk. Kalau terbuat hak buruk, kita minta ampun, kerana tak sih hak buruk ni. Kalau kita tidak minta ampun, takut heret juga hak buruk ni. Jadi kita sebenarnya amalan kita di dunia ni, kalau kata semaya ni amalan akhirat, sebenarnya semaya ni amalan di dunia bawa ke akhirat. Sedekah amalan di dunia bawa akhirat. Sebab tuan-tuan duk ngaji sama, ni amalan di dunia bawa ke akhirat. We makan kat orang, sedekah, we tolong orang, amalan di dunia. Amalan tu hasilnya bawa ke akhirat. Tak ada kata ni dunia saja, akhirat saja. No, tidak. Kerana tu biar kita cerak molek. Ni anak-anak kita pergi ngaji. Amalan di dunia tapi bawa ke akhirat. Baik tuan-tuan. Apa makna takwa? Takwa ni dalam bahasa mudah, kalau bahasa kita jaga diri supaya jangan susah. Lagu mana tuan-tuan? Jaga diri jangan susah ni. Seperti gini. Kalau kita nak pergi tempat ada duri, kalau jalan tempat ada kaca, takut luka kaki, kita pakai kasut. Di segi bahasanya, mana kita ambil langkah-langkah untuk mengelakkan benda buruk berlaku pada kita. Kalau ketika hujan, kita bawa payung, takut basah. Mana kita jaga diri kita supaya tidak basah. Kalau ketika puyai sejuk, kalau tuan-tuan pergi ke negeri sejuk lah, tak kira lah negeri barat ke, negeri harat ke, ketika sejuk-sejuk kita beli baju tebal. Sebab apa? Untuk mengelakkan diri daripada sejuk, dan kalau kena sejuk ni bahaya. Maksudnya takwa ialah kita jaga diri, ambil langkah jaga diri supaya diri kita selamat dan tidak kena bahaya. Itu di segi bahasa dia. Jadi takwa ni maknanya untuk kita selamat diri. Lagi nak selamat diri lagu mana? Dalam hidup ni kita buatlah hak Allah suruh, jangan buat hak Allah larang. Selamatlah. Hak tu sebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan apa hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Selamat dah orang. Tak ada dah tak selamat. Akan selamat. Walaupun kita di dunia ni, kalau kita kata kita buat hak Allah suruh, orang marah, tak selamatlah. Mungkin tak selamat di dunia. Halangan di dunia. Dan halangan ni satu perkara biasa, kita nak bawa perkara yang baik. Tak ada orang nak bawa Islam ni, Nabi-Nabi nak bawa Islam ni dengan permainan ni merah, tak ada tuan-tuan. Susah belaka. Ujian yang paling berat para Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita bawa yang betul, kena ujian. Satu sunnah Rasulullah, satu sunnah alam Allah letak. Begitulah Rasulullah lalu. Bukan kata apabila kita turut, apa hamba turut hak betul, susah hamba. Tuhan kata turut hak betul tak susah. Susah ni. Susah Allah nak kepala pun tak ada susah sebenarnya. Sebenarnya hak Allah Subhanahu Wa Taala letak atas diri kita ni setiap hari yang terbaik.
Cuma kita saja melihat daripada angle kita. Tapi kalau lihat daripada sudut ya Rasulullah raya, dalam hadis, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Aku sungguh kagum dengan orang mukmin kerana semua keadaannya baik. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia dapat kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur, terbaik. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesusahan, menghadapi kepayahan, dia bersabar, terbaik. Mana tak baiknya? Cuma kita sebagai manusia menilai. Sebab kita warisi benda ni daripada masyarakat dulu-dulu. Oh ni baik, oh ni tak baik. Ikut kita. Hak ikut kita tu tak kenanya. Hak ikut Allah dan Rasul tu hak perfectnya. Kita ada ukur dengan kita. Hak tu hak lalu tak betul. Hak betulnya ukur dengan Islam. Baru betul. Kalau kita buat baik, kena susah. Menghadapi kesusahan, terbaik. Kerana apabila kita susah, Allah dan kita reda, Allah buat dosa, beri pahala. Dan beri pahala selagi sabar. Allah. 3. Kita susah, kita berada dalam kesusahan, kita sabar. Pahala. Berapa pahala sabar? Allah sebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran orang sabar tidak terkira banyaknya. Siapa kata? Allah Azza wa Jalla. Bighairi hisab. Tanpa hitungan. Mana banyak telaja. Sabar. Lepas tu redha. Redha ni adalah tanda orang beriman. Ar-ridha bima qaddarahu Allah. Orang redha dengan apa yang ditentukan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kafaratuz zunub. Dosa-dosa hak ada, hak kita buat secara sedar atau tidak, sengaja atau tak sengaja, Allah kifaratkan. 3 perkara. Kalau sekiranya kesusahan yang kita hadapi, kita reda terima sebagaimana yang berlaku, maka kita reda, maka itulah fakana khairallah, terbaik. Sementara kalau kita dapat kesenangan, kita senang, kita rasa suka, gembira, dan kita bersyukur. Kesenangan kita dapat, asyukru, boleh pahala besar. Boleh pahala besar. Jadi tak ada hak benda susah sebenarnya. Kalau kita memahami daripada Islam, sudut Islam. Tapi apabila kata hak ni susah, hak ni apa kata ni, hak tu kita faham daripada kita. Kerana itulah kita sepatutnya kita nak buat, kita buat berapa, kita nilai dengan Islam dulu. Kita ambil ukur dengan Islam. Islam kata boleh, kata tak boleh ni. Tak situ dulu. Walaupun kebanyakan mungkin ramai juga orang mikir, aku nak buat, aku buat. Nah. Lalu berlaku masalah, lagu mana hukum? Baru nak tanya hukum. Buat dulu baru tanya hukum. Ni banyak juga berlaku lah dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita tak ukur dengan Islam. Islam buat suruh lagu mana kalau kita nak gani. Kerana itulah kalau kita baca dari surah Al-Hujurat, Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan mugi dulu sebelum Allah dan Rasul. Maknanya kita nak buat gapo, nak buat putus gapo, nak ambil tindak ke apa, putusan lagu mana? Lagu mana? Mengurut Islamnya. Allah kata lagu mana, atau Rasulullah kata lagu mana, atau kepahaman daripada kedua-dua sumber tadi, boleh kita buat lagu mana. Baru betul kita duduk atas dunia. Baru kita betul kata kita ni ikut Rasulullah. Baru kita betul beriman dengan Allah dan Rasul. Barulah kita beriman, berpegang dengan Rasulullah kata, aku tinggal kepada kamu 2 perkara tu. Kita Allah dan sunnah Rasul. Baru betul. Kalau kita tak buat gitu, kita tidak betul diri kita dengan Allah dan Rasul. Walaupun kita mengaku kita ni
hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tuan-tuan, Sayyidina Ali memberi penerangan tentang takwa. Dia kata takwa ni dia buat 4 benda dia kata. Al-khawfu at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Itu Sayyidina Ali dia beri. Al-khawfu minal jalil, takut terhadap Allah yang Maha Agung. Wal amal bit tanzil, dan beramal dengan yang diturunkan Allah, yang diwahyukan Allah, iaitu kitab Allah, sunnah Rasulnya yang sahih. Wal ridha bil qalil, dan redha dengan yang Allah beri walaupun kamu rasa sikit. Kemudian yang keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, bersedia untuk dipanggil oleh Allah pada hari mati. Ni 4 perkara Sayyidina Ali kata, ni orang takwa. Yang pertama, al-khawf minal jalil, takutkan Allah yang Maha Agung. Wal amalu bit tanzil, dan amalkan, laksanakan apa yang diperintah oleh Allah dalam Quran dan sunnahnya. Wal ridha bil qalil, redha dengan apa yang diberikan Allah walaupun kamu rasa sedikit. Tuan-tuan, awak nak tanya, tak sejawab kayaknya. Secara jujur hati kita, kita rasa hak Allah beri kita ni, hak kita milik, kita rasa banyak tak? Nak lagi kan? Jujur tak? Kita nak lagi, tapi hak tu hak boleh, redalah dengan hak tu. Hak nak lagi tu boleh jadi tak boleh lagi, atau memang tak boleh dah. Kerana tu ar-ridha bil qalil. Sebenarnya apa hak Allah beri kita banyak dah, orang lain kelih duduk dengan kita, tapi kita rasa banyak ke? Tak, kita rasa sikit. Nak lagi. Redha dengan apa yang ada. Tu orang takwa. Ini bukan tak boleh nak usaha nak lagi, silakan, tak ada masalah. Tapi redha. Kemudian isti'dad li yaumir rahil, bersedia untuk dipanggil oleh Allah kembali kepadanya. Itu orang takwa, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, takwa ni tuan-tuan, dia ada rukun dia. Sebelum kita pergi ke rukun dia ni, ialah takwa ni sebagaimana disebut sini. Rukun takwa ni sebagaimana disebut oleh Ibnu Mas'ud, ayyuta'a fala yu'sa wa yushkar fala yukfar wa yuzkar fala yunsa. Tu rukun dia tadi. Apa dia takwa? Rukun dia iaitu hendaklah sentiasa mentaati Allah dan jangan kamu melakukan maksiat terhadapnya. Hendaklah kamu bersyukur terhadap Allah dan jangan kufur terhadapnya, dan hendaklah kamu sentiasa ingat terhadap Allah dan jangan kamu melupainya. Itu rukun dia. Kemudian tuan-tuan, takwa ni duk mana? Mana duk takwa ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna. Dia tunjuk sini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri. Mana takwa ni duduk dalam hati. Tepat dia sini. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang tuan-tuan biasa dengar, iaitu ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad kita ni ada seketul
daging. Apabila daging ni moleklah tubuh badan dia. Sebaliknya apabila dia buruk, tak moleklah tubuh badan dia, iaitulah hati. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sebut, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la ya'qiluna biha. Qulub la ya'qiluna biha. Ada hati tidak memikir. Hak tu je Allah humbai ke dalam api neraka. Manusia dan jin dan manusia. Qulub. Hati ni para ulama termasuk Ibnu Qayyim dia sebut hati ni ada tiga jenis, tiga macam hati. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang mati. Yang ketiga, hati yang sakit. Hati hidup ni senang je, ialah orang yang beriman, penuh iman, terutamanya para nabi dan rasul-rasul dan orang siddiqin, syuhada, salihin, itu orang hati yang hidup lah. Hati yang mati ialah hati orang kufar. Dan hati sakit adalah hati orang ramai-ramai, orang mukmin yang ramai. Iaitu kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang buat buruk. Dia berperang antara satu sama lain. Dan hati inilah boleh jadi kita masuk golongan ni lah, bukan? Dia hati perlu dirawat. Karena tu tuan-tuan, karena takwa ni mari di hati. Mari di hati. Hati inilah perlu dirawat. Kemudian tuan-tuan, kita tengok takwa ni ialah, kita tengok kedudukan takwa. Lagu mana kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan sekalian, takwa ni yang pertama kedudukan dia, yang pertama ialah pesanan Allah kepada seluruh umatnya, bermula daripada umat-umat terdahulu ahli kitab yang Allah beri kitab kepada mereka, seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud. Ini ada kitab belaka, ada suhuf lagi. Nabi Ibrahim ada suhuf. Dan Nabi kita juga diberi kitab, yakni Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pesan ni dia sebut di dalam surah An-Nisa ayat 131, walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah berwasiat kepada umat ahli kitab yang lalu dan juga kamu ni kita lah, umat Nabi Muhammad. Anittaqullah, supaya kamu semua bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, apabila Allah mesan ni, maka kita boleh faham ini adalah satu perkara besar dan perkara penting. Allah tidak pesan kalau tidak perkara penting, dan Allah tidak pesan kalau sekiranya orang tak lupa. Antara hak Allah pesan supaya anak-anak berbakti kepada mak ayah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassaynal insan, kami pesan, kami wasiat kepada manusia, biwalidai, supaya berbakti, buat baik terhadap kedua ibu bapanya. Kemudian dia khusus pula sebut hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandung, setiap hari berat bertambah berat. Daripada bulan pertama, kedua, ketiga semakin berat sehinggalah melahirkan. Wa fisaluhu fi 'amain, dan mak pula menyusu 2 tahun. Anishkurli, wahai manusia, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, wali walidaik, dan berterima kasihlah kepada kedua ibu bapamu. Ilayal masir, ingat kamu semua akan dikembalikan kepadaku. Pesan, kamu nak ambil pesan tadi. Pesan tadi begitu juga dalam bagi saka, Allah pesan. Sebab saka ni orang jadi balah, orang penerima saka. Sama ada adik-beradik ke keluarga yang berhak terima saka tu, kadang-kadang balah.
Kerana itulah Allah sendiri yang membagikan pusaka. Pesan. Pasal benda besar pesan. Dan antara hak benda besar ialah Allah Subhanahu Wa Taala pesan supaya kita jadi orang takwa. Dan pesanan ini dilanjutkan oleh para nabi dan rasul. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita Nabi Hud. Allah utus Nabi Hud pada kaumnya. Wa ila 'adin akhahum Huda. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Allah utus Nabi Hud kepada saudaranya, iaitu pada kaum Ad. Nabi Hud berkata, ya qaum, hei tuan-tuan semua. Ya qaum ni, wahai kaumku lah. Wahai adik kakak amor kalau kita bahasa kita. Wahai anak beranak amor, tuan-tuan semua. Ani abudullah. Marilah sama-sama kita mengabdikan kepada Allah, beribadah kepada Allah. Iaitu ibadah sini ikut sistem yang Allah turun dalam hidup kita. Malakum min ilahin ghairu. Tak ada dah Tuhan yang berhak disemua selain daripada Allah. Afala tattaqun. Apakah tuan-tuan tidak mahu bertakwa kepada Allah? Ucapan yang sama disampaikan oleh kaum Ad. Nabi Saleh. Kazabat adunil mursalin idh qala lahum ahum hudun kauhun ala tattaqun. Gitulah juga nabi-nabi lain, tuan-tuan. Kemudian kita duduk dalam dunia ni, kita nak kerjasama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut takwa, orang bekerjasama ni adalah orang bertakwa. Dan Allah suruh wa ta'awanu 'alal bir wat taqwa. Hendaklah kamu saling bekerjasama untuk melaksanakan kebaikan dan takwa. Jadi takwa ni, orang bekerjasama tu tanda orang bertakwa. Hak mula nak misal di jalan raya. Kita kan selalu dengar siren. Siren orang ambulans bawa pesakit ya dalam keadaan tenat atau perlu bantuan segera. Dia akan buka siren. Jadi orang pun pergi kerjasama tepi tu. Itu makna kerjasama. Kita nak litah jalan, nak kita jalan kaki ke dengan kereta pun, kita sama ada kita pemandu ke, kita tak apa, orang nak pergi kita beri dulu silakan. Itu kerjasama, itu tanda orang takwa. Cuma sasah kita ni kurang sikit bab ni. Kau orang nak udik, kau kita teruk, kau kita sepik. Allah, manalah takwa kita. Puasa tu comel dah. Orang nak pergi burilah, tidak apa-apanya pergi sebuah kereta dua buah. Tidaklah buat benar kita pun. Kan Rasulullah kata, siapa-siapa beri kesenangan, kelampangan kepada orang lain, Allah beri kelampangan ke dia. Tak sih kau pahala. Pahala dah tu. Orang nampak nak pergi, hala pala, kita teruk juga supaya tak lagi. La ilaha illallah. Wilah ke dia nak pergi tu. Kata Allah tak muna dia ni, terbulah dia. Biarnya terbulah gila, kita ambil tu atas terbulah dia tu, kita ambil pahala kita. Itulah orang takwa. Dia pemaaf orang. Orang bertakwa ni orang pemaaf. Bukan kata tak sayang hak, tapi pemaaf. Begitulah juga tuan-tuan, takwa ni ialah orang paling mulia di sisi Allah. Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di kalangan kamu adalah orang paling takwa di kalangan kamu. Cuma tinggal lagi kita tak tahu siapa takwa di antara kita tak tahu. Kalau di kalangan kita tahulah orang ni kedudukannya begini, orang ni yang bagian. Tapi di sisi Allah kita tak tahu siapa lebih takwa. Boleh jadi hak kita rasa tidak gapo-gapo tu, itu orang paling takwa. Boleh jadi. Dan boleh jadi orang tu sangat dimuliakan oleh manusia pun boleh jadi juga. Wallahu alam, sebab kita tak tahu. Kerana itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ni satu benda, satu perkara yang Allah suruh kita buat bekal.
Rupa-rupanya supaya satu perkara, satu benda lah kita kata dalam bahasa amun sebut orang lain. Dia kata wa tazawwadu. Hendaklah kamu hidup ni berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa. Rupa-rupanya supaya barang juga. Tapi barang ni barang hang tak nampak lah. Sifat. Jadi kita kena bekal, hidup kena bekal. Kita nak makan petang hari nak buka puasa ada dah bekal. Tak awak lah bekal tu je. Bekal duduk rumah, ada bekal. Hak nak makan seminggu lagi ada dah bekal. Bekal lagu mana? Ada peti taruh dalam poket. Ataupun taruh dalam tu bekal kita. Jadi kita nak pergi ke akhirat ni kena buat bekal. Bekalnya apa? Takwa. Baik. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hidup kita ni, kita boleh jadi, tidak boleh jadilah. Hak sengotinya menghadapi macam-macam masalah. Dan masalah tu kita nak kena selesai, nak atasi. Dalam hubungan ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Talaq, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan apa masalah yang dia hadapi ada jalan keluar, ada penyelesaian. Bukan setakat tu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri kepada dia rezeki yang dia sendiri tidak menyangkanya. Allah beri rezeki tak suka tu banyak tuan-tuan dalam hidup kita. Banyak macam-macam. Puya-puya puasa ni kan, tiba-tiba orang beli buah taman. Kita suka orang buah taman. Walaupun kita boleh beli buah taman tu, tidak ada mahal mana. Boleh belilah. Tapi kita, orang beri kita, kita fikir kan? Tak fikir. Kalau puya-puya tak puasa, kita pergi kedai nak pagi-pagi nak beli nasi berlauk. Duduk dulu kata, jumpa saya. Mari kita makan dulu. Awak nak beli? Mari duduk kat dulu. Padianya hari tu nak belanja kita. Dia belanja kita, lepas tu beli pula, kelip pula. Kita nak beli dah tadi. Tak beli kita hari tu. Kita suka rezeki tu. Hak tu benda simple. Ia benda berlaku dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan, min haitsu la yahtasib ni banyak doa dalam hidup kita. Kemudian takwa ni juga tuan-tuan, selain daripada tu, Allah Subhanahu Wa Taala jadi kerja buat kita mudah. Allah sebut dalam surah At-Talaq juga, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa-siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kerja buat dia senang, mudah. Setengah orang tu kan, susahnya buat kerja, complicated. Apa? Sebenarnya kita rujuk diri kita, aku ni dengan Allah setara mana? Kalau aku takwa, buat hak Allah suruh, tak buat hak Allah larang, akan mudah kerja. Selain daripada mudah kerja, Allah sebut lagi hak ayat 2-3 ni yang baca terakhir saat ni, duduk dalam surah At-Talaq tuan-tuan. Ayat itu, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa ya'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kifaratkan dosa dia. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dia berlaku, yang dia lakukan, yang mungkin dia sedar atau tak sedar, dia faham atau ingat tak ingat, Allah hapuskan dosa. Dan beri pahala banyak pula. Pahala yang besar. Allah ni pemurahnya, apabila kita seseorang itu bertakwa, maka ampun dosa, kemudian beri pahala. Ibaratnya tuan-tuan, kalau ampun dosa beri pahala ni, kita berhutang dengan orang. Kita berhutang dengan orang, kita tak ada piti nak bayar. Kita pergi jumpa dengan dia, teraya amor tak ada piti nak bayar ni. Hari tu dia bermurah hati. Dia kata hutang dia mau tutup sebayar lah. Lepas tu dia ambil pidok, selut dia poket, ambil piti. Bui pula. Bandingkan amun nak suruh nampak, mudah nampak. Allah ni apabila orang takwa, dia buat dosa.
Patut dari pahala yang sangat besar. Wa ya'zim lahu ajra. Tandanya apabila Allah tu begitu kita, Allah sayang tu. Kemudian apabila kita bertakwa pada Allah ni tuan-tuan, Allah sebut Allah akan buat turun rezeki daripada langit dan buat tubik daripada bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk satu kampung, kita boleh besar satu kampung, satu daerah, satu negeri, satu negara, atau apa-apalah, boleh pergi lagi besar-besar. Bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, nascaya kami, yakni Allah, akan buka rezeki turun daripada langit dan buat tubik daripada bumi. Tuan-tuan, para ulama tafsir, hak turun langit ni hujan. Kita kata, lagu mana hujan waktu rezeki? Sebenarnya kita tidak kena kemarau ya. Kita hujan sokmo, kemarau ada kan? Hujan, tak berasa. Acum hari kemarau boleh sebulan, 2 bulan. Rasa tak pina anak mata. Pina tuan-tuan. Rupuk mati. Tanah mereka. Kalau kita pelihara lembu ke apa payah nak cari minum air lembu. Hamba biasa tuan-tuan pelihara lembu ni. Hamba kita orang kampung pelihara lembu. Jadi gembala lembu lah. Kau bawa jugalah. Cara kita, cara kampung. Memang puyah kemarau payah nak cari air, nak minum air lembu. Lembu pun korup. Tak makan rumput. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala waktu hujan, kemarau sebulan tu kering dah tanah, merekah dah. Kita pelihara lembu ni dalam tanah cedur, dalam tanah sawah zaman dulu lah, dulu. Kita tengok, merekah tanah ni, tanah kering, tak ada rupuk, jerami pun hancur dah. Apabila turun hujan, duk 4-5 hari, anak-anak rupuk tumbuh. Hijau tu. Bukan anak rupuk saja, kalau ada lapuk-lapuk air, ada anak puyuh, anak uai dah. Mari mana baru ni kering kotor? Mari di mana? Ni apabila hujan turun, bumi hidup. Kita tengok rupuk mati dah tadi, tak ada apa satu dah. Tapi Allah bawa kuasa, dia jaga lagu mana dia jaga tu kita pun tak tahu. Itu membalik benih-benih tu. Ikan ruai, ikan keli, ikan sebab ni ikan darat ni. Anak budu tobek, kok mana baru ni mati? Tak ada gapo satu dah. Kering kotor dah orang panggil. Mari mana? Ni barakatin minal ardi was sama. Allah waktu tobek rezeki. Hak tu cara mudah-mudah. Kalau hak kita tengok Allah waktu tobek tumbuh-tumbuhan boleh kita makan. Padi boleh kita makan nasi, pokok-pokok boleh kita makan buah-buahnya, macam-macam buah. Dari mana? Dari bumi. Dari bumi turun hujan, menyirami, membasahi bumi, hidup. Mari mana semua ni? Mari keberkatan Allah, barakatun minas samai wal ardh. Tapi kadang-kadang orang kufur tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan dia. Kemudian tuan-tuan, Allah akan sentiasa bersama orang bertakwa. Tak usah bimbang. Kalau kita bertakwa, Allah akan bersama kita. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah senantiasa bersama orang yang bertakwa dan orang-orang muhsinin. Orang takwa ni Allah sentiasa berada bersamanya. Berada dalam bentuk ilmu dia jaga. Kemudian Allah sentiasa bersama orang ihsan. Dan minggu lepas cakap terkait ihsan ni mana orang yang muhsinin. Muhsinin ni orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Kita ni ada tahap dia. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Dan Allah bersama orang sabar dan orang muhsinin. Allah tak sekali. Kemudian
Hak Nabi Yusuf apabila dia jumpa dengan adik-beradik dia, adik-beradik dia kata, Yusuf ni lebih daripada kita. Allah beri nikmat. Nabi Yusuf kata, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad mannallahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya saya adalah Yusuf dan ni adik Amr Bunyamin. Allah telah beri nikmat kepada kami, iaitu setelah pisah lama baru jumpa. Nikmat tuan-tuan, baru jumpa adik-beradik, lama pisah. Innahu man yattaqi wa yasbir. Sesiapa yang bertakwa dan sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, dan Allah tidak akan mensia-siakan pahala orang yang bersabar, orang berbuat baik. Kalau tuan-tuan tengok sini, amun nak sebut kisah Nabi Yusuf sikit. Nabi Yusuf ni apabila dia jumpa dengan adik-beradik dia, hak mari sebelah orang, dia adik-beradik dia 12 orang semua. Hak adik-beradik semua sepak dia dengan Bunyamin. Hak adik-beradik lain tu adik-beradik sepak. Ada masalah lah dalam keluarga, boleh adik-beradik dia jealous ke dia, nak guanda. Gua dia dilihat ayah dia paling sayang ke dia, dilihat gitu. Biasalah tuan-tuan, anak kecil dengan anak besar. Nampak saya kau kecil tapi serupa je sayangnya. Saya kau kecil ni kena dukung. Dia tak boleh jalan. Nah, hak besar, hak tua dah nak deki dengan hak dukung hak kecil dengan boleh tak deki lah. Hak tua ke tak dukung dah. Hak besar tak dukung dah. Malah orang kata, dukung lagi seranju dah. Kaki tu nak leret tanah dukung lagi. Saya ni beza tuan-tuan. Saya tika kecil lagu lain, saya tika besar lagu lain, saya tika dah berumah tangga lagu lain, saya dah dewasa lagu. Saya anak saya. Tapi saya tu berbeza keadaan. Dia tidak serupa. Saya tika kecil, kita pakai seluar ke dia, pakai pempoh dia, kita mandi dia, kita dukung dia, kita bedoh dia. Dukung kilik, pikul, gendong. Kalau dia tak gendong dah anak ni. Orang tak boleh depan pula. Hak besar tak lah gitu. Muka tak boleh letak, muka besar pada, muka melihat dia besar pada ayah dan mak. Dah tak boleh dah buat. Jadi, apabila perhatian ni dia beri pada hak kecil, hak besar tu jealous. Kerana itulah pakat nak bunuh Nabi Yusuf tu. Teruk dalam telaga. Dia selamat. Sabar Nabi Yusuf. Tapi orang tak karai jumpa dia jual demo, dia jual pula demo. Tu cuba belakang sabar. Lepas tu duduk di rumah Raja Al-Aziz. Nya goda dia orang rumah dia. Sabar dia tak buat. Sabar. Sedangkan dia pun ada nafsu juga sebagai orang, tapi sabar. Apabila adik-beradik dia mari awak khenak dia dulu. Kita kata khenak lah. Nah, mari. Ketika tu dia jadi kuasa yang besar. Dia boleh balas balik lah. Tak balas. Sabar. Hebat sabar. Baca cerita Nabi Yusuf ni. Setiap kali baca tu, satu kepahaman baru semua. Sabar. Baik. Dia sabar tu ada 3 keadaan. Sabar dia ketika dia nyotohut dalam telaga tu. Hak tu menyerah. Hak tu terimalah nak wana. Sabar. Dia pun kecil lagi. Baik. Hak tu terima ya seadanya. Kalau hidup, hiduplah. Mati, matilah. Wana. Duduk dalam telaga. Baik. Yang keduanya, sabar ketika dia ada keinginan. Sebagai seorang muda, orang kacak dalam keadaan remaja, dia goda kat orang. Hak juga goda pun lawa. Dia pun lawa lagi. Tapi dia kata, qala ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Dia tidak terperdaya. Sabar. Ni sabar ni lebih hebat daripada sabar tadi. Kerana tadi sabar tak boleh nak buat apa. Hak ni sabar boleh buat ni.
Apabila adik-beradik dia mari, ketika dia dalam keadaan kuasa yang sangat besar, dia tidak balas keburukan adik-beradik tadi kerana sabar. Adik dia beradik dia kata buruk ke dia pun, dia sabar. Apabila dia dengar pasal ada dalam bagai Bunyamin ni ada Su'ul Malik. Dah pujuk taksir juga ni, dia pujuk, dia kata lagu mana hukum orang curi kepada hukum hakam hak puak-puak awak. Jawabnya adik-beradik dia, hukum tempat kami ialah siapa-siapa curi, didapati dia curi, maka dia akan jadi hamba kepada tuan barang. Hak tu lah dia naknya. Hukum tu dia mau jatuh, dia terima je Nabi Yusuf. Dan dia curi, dah bagian ni buktinya ada, bagian dengan Bunyamin ada, maka Bunyamin jadi hak dia lah. Dia nak ambil Bunyamin tu sebenarnya. Tak siwi kelik dengan ayah dia. Dengan dia tu. Lama pisah. Ni halah apa? Kid. Wa kadzalika kidna li Yusuf. Allah wi ilaha dia supaya Nabi Yusuf buat halah lagu tu. Diceritakan bahawa Nabi Yusuf ni, apabila adik-beradik dia mari dengan bawa Bunyamin tu, dia makan stalin dua orang. Dia ada spoon, dia mari sebelah orang. Bunyamin ni makan seorang lah. Adik-beradik dia dua, dia seorang. Muka dia mari sebelah. Sedihlah kawan ni makan seorang. Tak apa Nabi Yusuf pergi makan dengan dia. Muka baru kenal dia kan. Tak payah lagi dia adik-beradik. Lepas tu tidur pula wis bilik dua orang. Sebab kita duduk hotel lah ni sebilik dua orang. Ibarat je lah. Muka dia raja tidur sebilik dua orang. Besar bilik dia je. Jadi Bunyamin duduk seorang lah. Nabi Yusuf pergi. Kata tu nak baca tafsir dalam tafsir Al-Munir. Nabi Yusuf pergi tanya dia, mu ada apa-apa orang adik-beradik? Tanya lama, tanya. Dia kata adik-beradik semua support ada, adik-beradik supportnya dua orang, namanya Yusuf. Tak ada dah hilang. Orang kata mati dah lah. Masa tu dia pun kecil lagi, Yusuf pun kecil, dia pun kecil. Tapi Yusuf habis. Nabi Yusuf habis. Lalu Nabi Yusuf kata, nak kada aku jadi adik-beradikmu. Hancur. Dia kata, Allah, tak ada orang tak sejadi adik-beradikmu. Nabi Yusuf pun peluk dia. Nabi Yusuf kata, akulah abangmu ni. Itulah dia temu waktu. Kerana itulah, apabila halah Nabi Yusuf buat tu, dia tidak sedih. Benar. Adik abang dia tu hak sedih. Hak janji dengan ayah dia. Janji dengan ayah dia tu sedih. Abang tu tak kelik. Dia hak lain yang kelik. Ayat ke ayah dia. Abang dia kata, aku tidak kelik kalau tak boleh Yusuf. Jadi abang hak suluh dia. Abang hak suluh dia ni lah. Awak kelik baju hak belum mengai darah dulu. Ayat ke ayah. Ayah, aqad akalahu dzib. Yusuf ni telah makan di segala. Ni baju lomo darah ni. Gak zaman dulu tak ada DNA, tak nak buat. Tapi Nabi Yusuf, Nabi Yaqub sebagai seorang nabi, dia terima bukti. Bukti mahkamah. Kalau kita cari mahkamah, baju ada carik belum mengai darah. Ya. Mudah-mudah lah, bahasa mudah-mudah. Tapi dia tahu ini adalah wayar gambar ni. Baik. Abang dia ni juga, hak Nabi Yusuf beri baju dia, kelik sapuh muka ayah dia. Abang tu mengikut riwayat dia kata nama Sumail, ada nama Yahuda. Tak apalah, tak penting. Tapi hak abang qala kabiruhum. Hak abang tua sekali. Abang ni lah bawa baju dia tu pergi sapuh muka ayah dia, lalu hak ayah dia nampak mata tak nampak tu boleh lihat semula. Jadi sinilah Nabi Yusuf kata, innahu may yattaqi wa yasbir. Sesiapa yang bertakwa dan sabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan ganjaran
Sabar tadi dia ganjaran orang yang bertakwa. Orang takwa dia sabar ni duduk sekali. Karena itulah Nabi Yusuf dengan lama masa tadi keadaannya kembali boleh jumpa semua anak beranak dan sebagainya. Kerana kira takwa. Kira apa? Sabar. Jadi ya akhir sekali sini yang nak sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah. Nescaya Allah ajar macam-macam ilmu. Jadi kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ajar kita. Tuan-tuan sekalian, akhirnya amat sebut gapo kita boleh kalau takwa? Tak boleh dah. Apabila orang takwa ni Allah Subhanahu wa taala kasih. Allah akan kasih kepada orang bertakwa. Sebagaimana Allah sebut, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah kasih kepada orang takwa. Kita berasa apabila kita nak takwa, maka sebenarnya kita nak ke Allah kasih kita. Kerana itulah Rasulullah SAW sebut dalam hadisnya maksud gini. Kalau sekiranya kita ni Allah kasih, cukuplah. Walaupun semua orang di dunia tak kasih. Dan tidak ada makna dan gunanya kalau semua orang atas dunia ni kasih, kalau Allah tak kasih. Itu tingginya kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita takwa, kita akan diberi rahmat oleh Allah. Wattaqullah wattaqu la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, semoga kamu mendapat rahmat Allah. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala beri keamanan kepada orang takwa, aman dia. Famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesiapa yang bertakwa dan berbuat baik, maka orang itu tidak ada satu kebimbangan, ketakutan dan juga tidak duka cita. Tuan-tuan, ada dua elemen kita sebagai insan di atas dunia. So, kita takut, bimbang. Yang kedua, duka cita. Kalau tuan-tuan, Allah rakyat lama, rupa-rupa kita tak perasan. Manusia ada masalah ni, hak stres ke, orang kata stres lah ni. Stres ni kat siapa-siapa, setengah orang tu hilang akal pun ada. Bunuh diri pun ada, stres ni. Sebenarnya hak orang stres ni ada dua penyakit, iaitu bimbang telajak, takut telajak masa depan dan berduka cita apa yang telah berlaku. Jadilah stres. Nak ubat stres ni mana? Takwa. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Famanittaqa", sesiapa yang bertakwa, wa aslaha, dan buat baik, fala khaufun alaihim. Orang yang bertakwa dan orang buat baik tidak akan berlaku kebimbangan, tak ada takut masa depan. Kita takut-takut ni, takut begitu, takut begini, tak ada. Takut tak boleh makan, takut susah, takut sakit, takut belaka. Lepas tu duka cita, bagai telah berlalu. Sedih tu sedih sehingga jadi stres. Takut dengan. Kerana tu tak terlebih Nabi Adam AS. Duduk dalam surga, senang linang, nak gapo boleh belakang. Orang-orang tua dulu, zaman dulu dia kata bagai pitok, bagai jadi, bagai kandak, bagai boleh, bagai seru, bagai mari tu. Nah, orang tua dah dulu dia bela sedap. Boleh belakang dalam surga. Betul hak dia kata tu. Walakum fima tashtahi anfusukum walakum fima tad'un. Bagi dalam surga ni mu nak boleh belakang, mu sebut siapa. Tu surga. Jadi duduk dalam surga tu gitulah. Senang lena. Apabila ada kesilapan datang ke dekat Allah, dia nak atas Nabi Adam ke dunia dengan hikmatnya,
Maka Nabi Adam marilah duduk atas dunia. Berpisah pula dengan isterinya. Duduk sore-sore lama. Dah. Mari tak ada apa satu kemudahan. Alanya tidak ada apa-apa kemudahan. Supaya merkiksa pun tak ada. Tak ada apa satu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala raya. Faman tabi'a huda. Dah, fala khawf alahum yahzanun. Siapa dia ikut hidayahku, dia tidak takut, dia tu duka cita. Sedih-sedih, tapi tak siapa duka cita merana, makan hati. Dan siapa ikut hidayah Allah, fala yadhil wala yashqa. Dia tidak sesat dan tidak celaka. Sesat. Jadi orang kita ni duk takut masa depan, duk sedih masa lampau. Duk kenal ke hilang dah lah, tak ada dah lah. Misalnya orang kena musibah sebagai contohnya, apa ni, kena banjir besar ke, hilang rumah, tak ada dah lah kita. Sedih lah. Bukan tak sedih, sedih. Kita pun simpati. Kalau berlaku kemalangan, aksiden, matilah keluarga, sedih. Macam-macam. Sedih hak lalu. Tapi hak nak depan, aku nak buat guano lah, hidup ni susah lah. Tapi Allah kata, kalau mengikut hidayahku, tidak akan berlaku lagu tu. Bukan tak sedih, Nabi pun sedih. Anak dia meninggal, cucu dia meninggal, sedih. Teleceh air mata. Tapi tidak tiup Tidak semua orang berlaku dalam TV tu. Ni pun hamba dengar setengah orang, dia klik jauh-jauh, mak dia mati, keluarga dia mati, klik Super TV tu dia buat. Mungkin tu guru dia boleh jadi. Jadi boleh teriak, boleh jatuh air mata. Air mata ni sebab Nabi kata, apa ni, orang kata Rasulullah teriak jugalah. Dia kata hatinya sedih, matanya berair kerana berpisah dengan wahai Ibrahim. Tak apa. Mata teriak, tak apa. Hati sedih, biasa. Tak apa. Tapi tidaklah berumur. Bapa mu mati dulu, bapa mu mati dah, mu mati aku tak nak hidup dengan siapa. Bapa duk kecek lagu tu. Hak tu hak tak boleh tu. Kalau orang dulu kan, orang gafur ni, tepuk apa ni, pukul dada ni, soyak baju, cakap muka. Tu niahah dia panggil. Meratap lagu tu. Boleh ada tempat kita tak sampai situ, cumanya iyalah. Hak teriak tu ada juga lah. Manya tidak tak boleh kata buat subit sahabat. Jangan teriak. Apa lagi nak suruh upah orang teriak. Kau tak boleh ada. Tapi tak ada lah siapa upah. Tapi begitulah. Baik. Kita tengok ganjaran tu, sangat banyak ganjarannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ganjaran ni sebab banyak dah sebut tadi, kifarat dosa ada berbagai-bagai. Tuan-tuan sekalian. Jadi apabila takwa ni menjadi hiasan, menjadi perhiasan kita, dan perkara ni Allah kata dapat supaya kita dapat dalam bulan puasa ni. Kerana itulah semua amalan Allah Subhanahu Wa Taala syariat dalam bulan puasa ni. Supaya apa? Di bulan Ramadan supaya puasa. Puasa ni kiparat dosa dah. Apa dah dosa? Semaya tarawih kiparat dosa. Begitu juga kita bersahur, boleh pahala. Buka puasa, cepat berbuka, boleh pahala. Kamu dia buat keluar zakat, boleh pahala. Beri orang buka puasa, boleh pahala supaya orang puasa tu. Dan orang puasa pun tidak kurang apa-apa. Kamu dia beri Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar ni supaya kita tahu belaka tu lah. Amalan yang sikit tapi dapat ganjaran yang sangat besar. Boleh pahala. Jadi semua amalan-amalan khusus dalam bulan Ramadan ni, semuanya ialah untuk melahirkan orang bertakwa. Hak tu di segi amalan perbuatan. Amalan kita pula, jaga diri. Jangan kecek dusta, jangan buat perkara dusta. Jadi apabila kita tidak kecek dusta, itu takwa. Apabila kita terbuat perkara dusta, itu takwa. Dan sifat-sifat yang mulia ini kita nak bawa dalam hidup kita.
Karena itulah bulan puasa ni, bulan Ramadan ni ibarat kereta kat kita bulan sebis. Sebis nak supaya tune ni enjin punya molek, jalan molek, tayar molek, semua molek supaya tobik kereta baru. Sebab ambil kedah. Karena itulah orang yang berpuasa dengan sebenarnya dia akan diampun dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai cara. Dan di samping itu pahalanya sangat banyak yang bertimbul-timbul tidak boleh dikira oleh manusia. Itulah yang Allah nak. Dan kerana itulah kalau dalam bulan puasa ni dan amalan dalam puasa ni kita boleh terjemahkan lagi di dalam kehidupan kita di luar puasa, maka inilah ahli syurga. Dan pada waktu sama Allah telah tutup pintu-pintu neraka. Dan itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sangat kita dalam bulan puasa ni ambil peluang dan berbagai-bagai yang boleh kita lakukan. Dan kita bersedia berpuasa ni lebih daripada raya. Raya tu orang puasa je. Orang tak puasa tak boleh raya. Raya-raya ni supaya inilah kita damai-damai dulu anak-anak kita ke lah ni dia periksa, dia periksa. Tidak gembira kan eh. Sorak buat dia hak lulu comel tu. Hak tak lulu gembira. Kongong. Kalau orang puasa boleh gembira lah, gaya. Ni tak tahu puasa lepas tak lepas lagi gembira lama dah. Dia kata, dia jawab juga, dia kata, hak mari puasa dah. Boleh gembira dah lah. Hak mari puasa. Hak hari ni tak tahu lagi. Tapi tak apalah. Itu sebagai apa ni, renungan kita sama. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita menghayati Al-Quran dalam bulan Al-Quran ini, iaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Kita pakat faham. Walaupun kita baca satu ayat, tapi ayat ni dia merakumi ayat-ayat lain, ada hubung kait antara satu sama lain. Tuan-tuan sekalian, merasa setakat itu dulu pada perjumpaan kita pada kali ini. Dan saya mendoakan supaya kita, amalan kita, gerak kerja kita, aktiviti kita harian dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh dan ibadah kepadanya. Dan apa-apa yang mungkin kita tersasar, tersasul, tersalah, kita mohon Allah mengampun jua. Dan begitu juga kita minta untuk mak ayah kita, tok nenek kita. Dan jangan lupa untuk pasangan kita dan kedua ibu bapa mereka, tok nenek mereka. Hak ni yang merasa orang terlupa. Nak minta ampun untuk diri dia dan keluar mak dia, pok dia, ayah dia. Tapi terlupa nak sebut pasangan dia dan mak ayah pasangan tu tua. Datuk nenek dia. Kita pakat minta belaka untuk kita, pasangan kita, ayah kita, mak kita, tok nenek kita, datuk nenek pasangan kita, mak dia, dan semua adik-beradik kita, dan adik-beradik pasangan kita, semua mak dara kita, mak dara dia, semua anak-anak kita, anak-anak alik kita dan anak-anak dara dia, keluarga kita semua, asyirah tu. Dan semua guru-guru kita, semua sahabat handa kita, dan semua kenalan kita, dan semua orang berbuat baik pada kita yang kita tahu dan tak tahu, secara langsung dan tidak secara langsung. Dan kepada semua orang yang mendoakan untuk kita. Begitu juga kita minta kepada mereka dan semua keluarga mereka dan zuriat keturunan mereka. Dan akhirnya kita minta semua untuk orang Islam, lelaki dan perempuan, sama ada yang telah dipanggil Allah menghadapnya ataupun dia masih lagi berada di dunia, dan yang akan ada lagi. Untuk semua mereka kita berdoa, Allah terima amalan yang baik, Allah beri hidayah yang betul, Allah tetapkan iman kepada orang yang telah beriman, dan semoga Allah beri hidayah kepada orang yang belum mendapat hidayahnya, dan supaya Allah kekalkan dalam kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dan kita nak jumpa di dunia
bersahabat dunia, dari dunia sampai ke akhirat, dan kita adalah semuanya bersaudara dan adik-beradik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nak tanya sikit lah pasal ni bahagian syirik ni kena besar, tapi kita rasa pasal gitu. Ialah mudah-mudahan pada diri sendiri lah. Jadi bawa acok gitu. Ada lagi ke buat acak tadi? Jangan dulu. Sebab untuk kawan-kawan satu boleh lah pada laki bantu kuliah di Lampung, bantu belajar, bantu kuliah di Susah. Jadi maknanya macam jumpa guru balik lah. Tahu benda sendiri jadi berat ni setara mana dia boleh pergi pada kesan itu besar dan cara itu juga memang tahu kita pergi tapi dia berasa macam sekolah dulu lagi Ya. apa itu soal lain true Boleh jawab dulu tak apa? Terima kasih atas soalan. Soalan ni soalan yang sangat penting untuk kita beri perhatian, iaitu bersoalan dengan syirik. Yang pertamanya, syirik ni adalah satu dosa besar. Dan syirik ni ada dua, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ni dosanya sangat besar, syirik kecil pun dosa besar. Gitu tu. Syirik ni dia ada dua kategori, syirik terbesar dan syirik besar. Dosa ni dosa terbesar dan dosa besar. Dosa terbesar ni syirik. Dan syirik ni ada dua bahagian, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ni ialah syirik yang boleh bawa orang tu terkeluar daripada agama. Syirik kecil dosanya besar. Gitu. Jelas tak? Jelas tak? Syirik kecil dosa besar. Jangan kata syirik kecil dosa kecil, tak. Syirik kecil dosa besar. Kufur juga ada dua, kufur besar, kufur kecil. Kufur besar boleh bawa keluar agama. Kufur kecil dosanya besar. Nifak besar, nifak ada dua, nifak besar, nifak kecil. Nifak besar keluar agama, nifak kecil dosanya besar. Orang kata kufur besar, kufur kecil dah. Baik, syirik besar, syirik kecil ni kita pergi. Syirik besar ni ialah menduakan Allah. Menduakan Allah dalam hidup, iaitu sama ada menyembah Allah dan sembah selain daripada Allah. Itu syirik. Yang kedua, sembah selain daripada Allah. Allah tak sembah langsung, syirik juga. Itu panggil syirik. Kemudian syirik besar ni ada berapa jenis. Antara asyirk fi doa, syirik dalam doa. Berdoa ni hanyalah minta kepada Allah. Tetapi kalau minta kepada selain pada Allah, syirkun. Syirik besar ni. Ataupun minta dengan Allah dan minta juga kepada selain daripada Allah, syirik besar. Kemudian kasih. Kasih. Semua orang faham kasih. Kasih ni sebenarnya tidak boleh sesiapa pun kasih kepada sesiapa lebih daripada kasih kepada Allah. Tak boleh. Kita nak letak Allah dengan orang. Kita kata pasangan kita lah sebagai contoh. Kita kasih ke pasangan kita. Dan sama kasih dengan Allah. Syirik. Tak boleh sama. Kena kasih pada Allah lebih tinggi, kasih pada Rasulullah lebih tinggi daripada kasih kepada makhluk.
Kalau tak sama kasih, syirkun. Begitu juga qasak. Tadi doa, kasih, qasak. Qasak keinginan, niat kita untuk Allah ke untuk selain daripada Allah? Kalau kita niat kepada untuk Allah dan untuk orang lain, syirik. Hanya kerana Allah. Begitu juga taat. Taat ni hanya taat kepada Allah. Hak paling tinggi. Orang lain boleh taat juga, boleh saya juga, tapi rendah. Tidak sama. Ni di antara syirik besar. Dan hak banyak berlaku ialah seperti syirik dalam doa. Sebab acak-acak tu syirik dalam doa lah tu. Syirik doa iaitu dia meminta kepada makhluk, hatu, malai jin, malai tanah ke apa tu. Dia minta kepada hak tu. Boleh jadi dia minta juga kepada Allah. Dia minta juga kepada makhluk-makhluk tu. Haza syirkun fid doa. Syirik dalam doa. Syirik inilah mula-mula berlaku atas dunia. Iaitu berlaku atas dunia ni. Ini syirik mula-mula, iaitu al-ghulu fis salihin, iaitu terlampau mencintai orang salih. Setelah Nabi Adam diutus oleh Allah, mari ala ke bawah ni dia berlalu selama 10 kurun. Semua tu Islam belaka. Maksudnya tidak ada agama lain, pandangan lain, cara lain, semua kullu ma'alal Islam. Setelah 10 kurun, mulalah berlaku penyelewengan. Penyelewengan pertama ialah asyirku, syirik fid doa, syirik dalam doa. Iaitu setelah berlaku syirik dalam doa ni, iaitu al-ghulu fis salihin, iaitu terlampau kasih kepada golongan-golongan salih. Hal ini disebut oleh Allah dalam surah Nuh. Surah Nuh, tuan-tuan boleh klik tengok dalam surah Nuh. Ayat dalam surah Nuh tu tak panjang, boleh tengok. Ambil ayat, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Orang zaman tu sebut, kamu berdoalah kepada Allah, namun pada waktu yang sama, hendaklah kamu juga berdoa kepada Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Ni 5 ni nama orang-orang salihin yang telah meninggal. Jadi apabila mereka ni terangat sayang kepada salihin ini, mari iblis memberi tahu kepada mereka, kalau sayang untuk mengingati mereka, buatlah gambar patunglah, letak tempat ibadat. Apabila tengok ke patung tu, teringat taruh tu je. Lalu jenazah ni mati, meninggal, mari jenazah anak pun saya ke orang salihin ni, tapi masih tahu cerita kenapa buat patung ni. Mereka tidak menyembah dan tidak meminta daripada patung tersebut. Datang generasi ketiga, hak cucu ni kita panggil lah, muda. Tak tahu dah cerita kenapa tok mereka buat gambar tu. Dan ibu bapa pun juga tidak mencerita, boleh jadi tak tahu maklumat dah. Mari tengok ada patung duk gitu. Lalu iblis mari pula. Iblis kata, tahu tak apa patung ni ada sin? Mudah jawab tak tahulah. Iblis kata, orang-orang dulu, iblis ni terlalu bau. Orang-orang dulu, di samping mereka berdoa dan meminta kepada Allah, mereka juga minta kepada Tuhan, kepada patung-patung ni. Kerana itulah mari ayat Quran, wa qalu la tazarunna alihatakum. Mereka berkata, mu jangan tidak berdoa kepada Allah, mesti berdoa kepada Allah. Wala tazarunna wadda wala suwa'a
wala yaghus wa ya'uq wa nasra, dan jangan lupa minta dengan wa, suwa, yaghus dan as, kerana mereka ini orang soleh dan mereka ini boleh menyampaikan hasrat kamu pada Allah. Minta dengan Allah, minta dengan orang ini juga. Maka Allah utuh Nabi Nuh untuk selesai masalah. Utuh Nabi, ni syirik. Syirik, asyirku fid du'a. Dia bukan tak percaya pada Allah. Dah lah, minta dengan Allah, ni minta juga. Baik. Syirik ni dosanya sangat besar. Allah Subhanahu wa taala sebut dia tidak akan ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. La yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Kalau kita tengok bahasa Quran, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampun. Dia mari dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni ialah fi'il yang menunjukkan sekarang dah akan datang. Makna sekarang Allah tidak ampun, akan datang Allah tak ampun. Kalau orang putih panggil present tense lah. Sekarang. Bukan dulu. Sekarang dah akan datang. Dan Allah wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah senantiasa memberi keampunan kepada dosa-dosa selain daripada syirik. Walaupun orang yang melakukan dosa besar tadi tidak bertaubat, Allah boleh beri pada orang yang dia nak beri. Kerana tu dosa syirik Allah tidak akan ampun. Tetapi dosa besar lain Allah letak di bawah masyiah, kehendak dia. Kalau dia nak ampun, dia boleh ampun. Kalau dia tidak ampun, itu hak dia. Tapi masih dalam kategori yang kehendak Allah. Dosa syirik, no. Baik. Hak tu bagi orang yang tidak minta ampun. Dosa besar tidak minta ampun, duduk kategori Allah boleh ampun ke dia nak ampun, ke tak ampun, itu hak dia. Dosa syirik Allah tidak ampun, kecuali orang minta ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampun semua dosa. Tak ada dosa Allah tak ampun. Dengan syarat dosa syirik tadi minta ampun. Tu beza. Kadang-kadang saya juga terdengar orang dia tak perhabis ayat. Dosa syirik Allah tak ampun. Dia full stop tak kata. Memang tak ampun. Kalau orang tidak minta ampun. Kalau minta ampun, Allah akan ampun. Besar semana-mana syirik dosa pun Allah akan ampun. Kalau tak minta ampun, Allah tidak ampun. Berbanding, berbeza dengan dosa besar lain. Allah letak di bawah kategori, di bawah kehendak dia. Kalau orang tak minta ampun pun, mungkin Allah mengampun. Ataupun Allah mengekalkan tidak ampun. Tapi syirik, no. Walau bagaimanapun, kalau orang memohon keampunan, bertaubat, Allah ampun. Kerana itulah Rasulullah SAW ajar kita kan, ajar sahabat, supaya kita sebut selalu. Lagu mana syirik tu? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inni a'udzubika an nusyrika ma na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku minta ampun denganmu dosa syirik yang aku tahu, dan aku minta ampun denganmu dosa syirik yang aku tidak tahu. Maka Allah akan mengampun. Jadi sampai kita sebut tadi dengan doa istighfar tu, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dosa besar setara mana pun Allah ampun. Innallaha ghafurur rahim. Dengan syarat kita minta ampunlah. Besar setara mana pun. Kerana tu Allah ni Maha Pengampun. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jangan kamu putus harap daripada rahmat Allah. Allah mengampun semua dosa. Dan di ayat ni kata para ulama, ayat yang paling besar memberi harapan kepada seluruh umat manusia, khasnya orang beriman, di mana Allah mengampun. Dan orang bukan beriman pun
Allah ampun. Dengan masuk Islam, ampun. Karena itulah la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Jangan kita putus harap daripada keampunan Allah, rahmat Allah. Allah menghapus semua dosa. Jadi cara taubat gitulah. Yakin Allah ampun dan kita sungguh-sungguh. Cumanya kita tinggal lagi kalau orang itu tak minta apa, tak boleh nak kata gapo lah, kita pun tak tahu. Karena itulah kita perlu memperbanyakkan istighfar untuk kita dan juga kedua ibu bapa kita, tok nenek kita dan semua orang lah. Kita istighfar untuk mereka. Rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tertambah lagi tak apa. Ya Allah, tolonglah apa padaku, apalah kedua ibu bapaku, apalah tok nenek aku, apalah sebut. Apabila kita minta ampun kepada kedua ibu bapa kita dan siapa-siapa, maka Allah angkat kedudukan dia daripada rendah kepada lebih tinggi, kepada lebih tinggi, kepada lebih tinggi. Jadi orang-orang ni, ibu bapa kita, tok nenek kita ni, dia terasa hari ni dia angkat oleh Allah lebih tinggi daripada kemarin. Bertanya dia, Pak apa ni? Mau duduk lagu ni yang kemarin hari ni rasa molek ni, rasa sedap sikit ni. Seperti kita naik kapal terbang lah, naik ekonomi kelas, tiba-tibanya heret duduk bisnes kelas. Apa mari duduk sini? Kau salah tempat. Dah, yalah dah. Orang lain tu lu bayar tambah. Ibarat kita mau buat misal ni. Maknanya apabila kita istighfar untuk mak ayah kita, tok nenek kita, mereka dinaikkan kedudukan. Begitu juga kita buat baik. Apa-apa yang kita buat baik, kita dapat pahala. Mak ayah kita dapat pahala, tok nenek kita dapat pahala. Kerana kita adalah hasil peninggalan mereka. Yang tuan-tuan, apa ni, kita semua baca surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan yang hak mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah tulis apa yang mereka telah lakukan. Wa atharahu, dan kesan-kesan yang mereka tinggal. Asar, hak kita setiap orang buat tu Allah tulis belakang. Dia kesan dia. Hak kesan dia tinggal. Hak kesan ni para ulama orang kesan ni tapak kaki. Tu kesan. Mudah kita faham. Tapak kaki. Tapak kaki ni kesan kita jalan. Allah tulis. Antara kesannya juga, kalau ayah, kalau orang dia ada anak tu kesan peninggalan dia. Kalau tok dia ada cucu tu kesan peninggalan dia. Begitulah seterusnya zuriat dia. Asar. Allah tulis amalan anak dia, cucu dia, cicit dia, zuriat dia. Dan apabila tulis amalan ni, sapak dia. Kerana anak cucu cicit dia ni mari ikut dia. Gitu. Jadi kerana itulah kita Rasulullah kata dalam hadis kan, apabila anak seseorang itu meninggal, maka dia ada 3 lagi saluran yang boleh sapak dia pahala. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh. Anak soleh. Jadi anak soleh ni cucu soleh, cicit soleh, anak belaka tu dipanggil. Jadi siapa? Kerana itulah bahagia orang-orang yang boleh tinggal keturunan yang solehin. Jadi bertaubat tu lagu itulah, bertaubat sungguh-sungguh, minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita yakin Allah terima taubat. Taubat kita. Kalau kita ada apa ni tahu ke siapa-siapa, kau kita royak taubatlah, boleh buat. Memang sampai dulu hamba pun biasa jumpa acak kok Sungai Kelantan tu kan. Hamba tu tengok semua dia mau peranyuk batai pisau, buat batai rakit buluh kan. Buh macam-macam dalam tu. Budak-budak saya punya ambil makan, kata tak boleh makan tu bagi hati.
Kalau orang nazar, orang nazar bukan kerana Allah tak boleh makan. Dia sebut haya panggil gapo tu. Pok-pok pok-pok zaman dulu nyamakan dia kata baik bazir dia tu baik batin. Sebenarnya ayat sembelih bukan kerana Allah nazar tak boleh makan. Bagi orang tak tahu nak mana. Orang lepas-lepas ada tapi gitulah. Kata nazar lillahi ta'ala bukan kerana lain. Ya, ada lagi soalan? Nak tanya ni? Satu rukun takwa seperti Sayyidina Ali tadi yang keempat apa dia? Keempat itu dia. Sayyidina Ali sebut ni. Ya. Dia kata al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, beramal dengan yang diturunkan iaitu Quran dan hadis lah. Wal amalu bitanzil war ridha bil qalil. Redha dengan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita walaupun sikit kita rasa sikit tu. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersedia untuk hari yang bermusafir, hari rihlah dia panggil, hari yang kita pergi, itu hari matilah. Nak tanya soalan? Pengusi Bagi tadi. nak mencapai takwa, Ya. boleh tak melalui jalan tarekat? Tarekat ni lagu mana? Cuba sikit. Kita boleh apa ni pencerahan. Lagu mana kat tarekat? Kamu tak faham tiga tarekat. Hak tahu. Hak tahu lagu mana tarekat? Tahu dia ke dia. Macam dia cara-cara pergi ke kubur dan sebagainya. Minta. Jadi masuk sini tadi lah. Dia minta dengan kubur ni. Kubur ni Rasulullah suruh ziarah. Dia kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirul akhirah. Pada peringkat awalnya Rasulullah larang pergi ziarah kubur ni kerana orang masa jahiliah tu pergi ziarah kubur ni dia buat macam-macam perkara hak tidak betul lah, meratak, meritih macam-macam. Kemudian Rasulullah kata lepas tu dalam sekian lama, lepas tu dia bolehlah ziarah kubur. Dan ziarah kubur tu adalah untuk mengingati mati. Itulah maksud ziarah kubur. Jadi kita pergi ziarah kubur selain daripada kita mengingati mati adalah berdoa kepada ahli kubur supaya Allah memberi kebaikan dan keampunan kepada mereka. Itu ya ziarah kubur. Adapun dengan orang mati ni, dia orang mati ni supaya orang lemah. Orang lemah air. Orang lemah air tu, orang lemah kokak air tu, dia nak pertolongan kita. Kita jangan minta tolongan dia. Dia jadi balik pai. Balik pai ke panggil. Jadi orang mati ni, dia mengharapkan doa kita. Adapun macam-macam orang sebut. Orang sebut kata wali-wali ke apa kat tukang ni kan. Dia bawa dalil lah bahawa wali-wali tak mati. Dalilnya orang mati syahid tidak mati. Betul, orang mati syahid tidak mati di sisi Allah berbanding dengan orang lain. Jadi gini ya, agama ni kan Rasulullah dia sebut siapa-siapa pegang dengan kita Allah sunnah Rasul dia tidak akan sesat kan. Kita pegang dulu dengan hak ni. Kita tengok adakah Rasulullah, agama mari pada Rasulullah. Adakah Rasulullah buat, sahabat buat, kalau nak minta sesuatu hajat pergi kubur. Hak orang yang paling reti sahabat Rasulullah lah tentang Islam ni. Tika mari kemara zaman Sayyidina Umar. Rasulullah baru yang mati ya.
Tak. Lepas Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, lepas tu Sayyidina Umar khalifah kedua. Rasulullah tak lama baru matinya. Tak ada Sayyidina Umar pergi kubur Rasulullah, ya Rasulullah, tolong minta hujan. Tapi Rasulullah panggil Abu Bakar, Abbas, pak dara Rasul. Wahai Abbas, mu ni keluarga dekat dengan Rasulullah, pak dara. Mu tolong doa hari ni. Kerana kemuliaanmu, kemuliaan Rasulullah tu dekat denganmu, maka minta mu doa. Baik. Dalilnya ke mana? Kalau sekiranya pergi minta dengan kubur Tok Wali ni boleh, maka Sayyidina Umar buat ada kepada kubur Rasulullah. Tentu dah Nabi tak mati, hidup dalam kubur ke? Orang lain tak tentu. Nabi ni ahya dalam kubur. Nabi hidup dalam kubur, dia tak mati. Tidak supaya orang lain mati. Orang lain ni tak tukar. Jadi Sayyidina Umar buat ke tak? Orang paling amat rasa kita dengan Sayyidina Umar pandai Sayyidina Umar pakai lah. Kalau bagai boleh kat Sayyidina buat lama lah. Tak panggil Abbas. Dia buat sendiri. Tapi tak nyembuh buat demo dulu. Karena itulah kita kata amal salafus salih ni kena jadi contoh. Karena dia bawa agama lepas Rasulullah, nyambung. Kalau orang zaman Rasulullah, hidup dengan zaman Rasulullah yang kurun terbaik tak buat, pak kita mari kurun lah ni, kurun tak tahu kau berapa dah ni. Duk pindah gapo. Mudah ya, lagu tu.